بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan pada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita akan tunaikan solat fardu isya secara berjemaah, iaitu sebaik-baik cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat secara berjemaah. Jadi kesempatan di antara maghrib dan isya ini kita isi dengan pengajian fardu ain, ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang terpenting berbanding dengan ilmu fardu ain yang lain seperti ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Dan ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang terpenting. Dalam kategori penting, dia yang terpenting sekali berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Kerana ilmu ini, tasawuf ini, jika tidak ada di dalam diri seseorang, maka amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya walaupun secantik mana sekalipun, tidak ada pahala dan tidak diterima, tidak dimakbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقال المصنف Syekh Qarib bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati akannya, wa nafa'ana Allah bi ulumihi, mudah-mudahan Allah memberi manfaat akan ilmunya buat kita yang mentalaah, yang belajar ilmunya, dan lebih-lebih lagi kepada beliau yang menulis kitab ini, manfaat fi darainin, iaitu manfaat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada muka surat 61. Itu bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, ataupun buruk makan, ataupun jahat makan, ataupun banyak makan. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum ni kita dah perincikan berkaitan qalbu ataupun jantung itu, hal-hal yang berkaitan dengan jantung ataupun kalbu itu. Kali ini kita perincikan lagi berkaitan dengan nafsu, 7 tingkatan nafsu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dikatakan nafsu, akal dan roh itu terletaknya di kalbu, tempat rahsia Allah ataupun tempat segala yang batin itu Allah letakkan di kalbu. Kalbu ni umpama jantung yang batin, kalbu disebut. Kalbu ni dikatakan tempat letak ataupun tempat Allah menaruh akan akal pun di situ, kita berfikir di situ juga. Roh kita pun di situ, dan nafsu kita yang 7 tingkat tu pun di situ. 7 tingkat nafsu ni bukan maksudnya ke-7 ada di situ. Ada satu di situ, sama ada kita salah satu daripada yang 7 ni. Jadi kita nak perinci sikit kaitan 7. Kita boleh sama-sama tengok sama ada kita duduk, kita boleh tengok sama ada kita duduk di mana-mana tingkat daripada nafsu ni.
7 tingkatan nafsu dan penjelasannya. Nafsu ataupun nafs ini ialah diri kita. Dikatakan nafsu itu adalah diri kita, merujuk pada diri kita. Nafsu dan nafs ini ada 7 tingkatan atau peringkat mengikut pendapat ulama-ulama tasawuf. Jadi nafsu yang pertama daripada bawah sekali, nafsu yang paling bawah sekali, darjat yang paling lekeh, yang paling bawah sekali, iaitu nafsu yang pertama dari ranking yang paling bawah sekali, iaitu nafsu ammarah. Mereka yang bernafsu ammarah ini suka dan sentiasa buat jahat. Orang yang bernafsu dengan nafsu amarah ni kerja dia tak ada lain buat jahat, zahir dan batin buat jahat, dan tidak pernah menyesal. Bukan sekadar sentiasa buat jahat, zahir dia pun buat jahat, batin dia pun buat jahat, bahkan tak pernah menyesal dengan apa-apa juga dosa dan salah yang dia dah buat. Inilah peringkat nafsu yang paling rendah dan paling jahat sekali. Dalam kategori nafsu 7 tu, dia kategori yang paling bawah dan yang paling jahat sekali. Jadi siapa-siapa kalau kita ada nafsu yang jahat ni, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mujahadah, belajar untuk kita keluar daripada tingkatan nafsu ni. Dalilnya, ini tuan-tuan kena catat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu', yang sentiasa amarah ni maksud yang sentiasa mendorong, sentiasa mengajak kita, yang mengilhamkan kita untuk buat kejahatan. Illa ma rahimahu rabbi, melainkan mereka yang diberi rahmat oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, dapat keluar daripada nafsu ni. Siapa-siapa yang tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan terus duduk di dalam buat kejahatan dan maksiat. Itu nafsu yang paling bawah sekali. Jadi siapa yang duduk di nafsu yang paling bawah ni kena usaha-usaha bersungguh-sungguh dengan belajar, dengan latih, untuk kita naik satu lagi tingkat kedua daripada bawah, iaitu nafsu yang kedua yang daripada bawah, iaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini baik sedikit berbanding tingkatan nafsu amarah, baik sedikit, tapi masih dalam kategori yang tak selamat lagi, iaitu baru berjinak-jinak nak buat kebaikan, walaupun ia masih buat jahat, tetapi sudah mula timbul bibit-bibit atau benih-benih menyesal dalam diri. Walaupun dia masih buat jahat, zahir dan batin masih buat jahat, tapi bila lepas buat jahat tu dia ada rasa menyesal. Makna lawamah ini ialah merasa menyesal dan cenderung mencela diri sebab dosa-dosa yang dia dah buat. Lepas dia buat dosa tu, dia cela diri dia kutuk diri dia, menyesal dengan perbuatan yang dia dah buat. Contohnya seperti kata diri dia, kata nafsu dia tu, yang bernafsu lawamah ini, sampai bila aku nak jadi jahil ni, bilalah aku nak pergi belajar ilmu agama, sampai bila nak kerja dunia, umur makin meningkat, kata dia. Tapi masih lagi tak pergi belajar, masih lagi tak ada perubahan, dia duduk menyesal macam tu je. Mereka yang duduk pada peringkat nafsu lawamah ini, walaupun dah mula menyesal dan mula duk fikir nak buat baik, nak buat amal, tapi dalam masa yang sama masih duk buat maksiat lagi, dan masih tak boleh tinggalkan dosa-dosa lagi. Walaupun ada bibit-bibit penyesalan tu, tapi masih ada belum tindakan, tak ada tindakan untuk bertaubat ataupun untuk buat kebaikan ataupun tinggalkan kejahatan tu. Kebiasaannya nafsu lawamah ini ada pada mereka-mereka yang baru nak belajar dan mengaji ilmu. Biasa orang-orang yang baru-baru nak belajar, ada nafsu lawamah, dia kena lawan nafsu banyak. Nafsu dan akal dia sentiasa duduk berperang. Kemudian bila menang nafsu jahat ni, selagi mana dia duduk dalam sama ada nafsu amarah ataupun lawamah ataupun lagi mulhimah ni, akal dengan nafsu ni dia duduk berlawan. Tapi walaupun selagi mana dia duduk dalam nafsu amarah, lawamah ataupun mulhimah ni,
yang menang akan nafsu tu jahat tu akan menang. Akal dia hanya menyuruh kita buat baik, tapi selagi mana nafsu kita kuat duduk dalam amarah, lawamah, mulhamah ni, selagi tu nafsu akan menang. Maksudnya dia akan terus buat jahat, walaupun dalam peringkat lawamah ni dia ada penyesalan. Dia pun tak main mengaji, kemudian main masa datang rasa menyesal. Tak datang belajar ilmu rasa menyesal, tapi masih tak pergi lagi. Kiaslah pada dosa-dosa yang lain, seperti yang solat tak cukup waktu. Walaupun dia solat tak cukup waktu, contohnya sembahyang fardu 5 waktu, dia sembahyang 3 waktu ataupun 4 waktu, ataupun dia sembahyang lewat, dia rasa menyesal, tapi masih duk buat juga. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat 2 surah Al-Qiyamah. Wala uqsimu, aku bersumpah, Allah bersumpah, bin nafsil lawwamah, dengan nafsu yang menyesal, mencela diri. Siapa yang duduk dalam tingkatan nafsu lawamah ni kena usaha lagi, sungguh-sungguh mujahadah lagi, dengan bimbingan guru untuk naik satu lagi tingkat, iaitu ketiga daripada bawah. Nafsu yang ketiga daripada bawah iaitu nafsu mulhamah. 3 nafsu ni masih dalam kategori belum selamat, tuan. Kalau tuan-tuan bernafsu dengan ketiga ni, terutama yang paling bawah tu, amarah tu, ditakuti, kata ulama, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu subillah misalnya. Nafsu mulhamah ini ialah nafsu yang mendapat ilham. Dia boleh dapat ilham daripada Allah. Maksudnya dia dah timbul penyesalan dalam diri dia, lepas tu mula mendapat Allah bagi ilham kepada dia, iaitu apabila dia berusaha untuk mengubah diri dan mujahadah ia, sampai satu ketika akan datang kepadanya ilham yang baik. Akan ada ilham yang baik, sama ada daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat mulhimah, malaikat yang memberi ilham. Maka apabila mendapat ilham yang baik, maka dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, si dia ni, orang yang bernafsu dengan nafsu mulhamah ni, sudah boleh dan mampu meninggalkan maksiat yang zahir. Maksudnya dia dah bukan sekadar dia menyesal dengan dosa-dosa yang dia dah buat, tapi dia mula mendapat ilham kebaikan, sama ada daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat mulhim, malaikat yang beri ilham kebaikan. Dia dah boleh tinggal maksiat zahir, tapi maksiat batin masih buat lagi. Maksiat zahir dia dah boleh tinggal, tapi maksiat batin dia masih buat lagi, maksiat batin, seperti riya, ujub, sum'ah, dengki, takabur dan lain-lain penyakit batin, dia masih buat dan tak boleh tinggal lagi, tak boleh tinggal. Yang dia boleh tinggal dengan bantuan Allah, dengan ilham, bukan sekadar ilham, bahkan dengan bantuan Allah, taufik daripada Allah, dia boleh tinggal maksiat zahir. Dia tak buat dah maksiat zahir tu, tapi batin masih buat lagi. Manakala maksiat yang zahir dia tak buat lagi, seperti dulunya dia buka dan dedah aurat, tetapi sekarang dia dah tutup aurat dengan sempurna dan tak dedah lagi aurat dia, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan lain-lain maksiat zahir yang perlu yang lain pun begitu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada diri dia tu, kepada nafsu dia, kepada seseorang tu, fujuraha, yang mana jalan yang fujur, yang jahat, wa taqwaha, yang mana jalan yang baik. Allah tunjukkan kepada dia yang ni jahat, ni jalan tak baik, ni jalan buruk, ni jalan maksiat, ni jalan dosa. Ini yang jalan yang patut kamu ambil, itu jalan taqwa.
jalan ke arah keredaan Allah. Allah tunjuk pada. Itu nafsu ketiga daripada bawah. Kita sampai pada nafsu sekurang-kurang nafsu yang Allah redha, sekurang-kurang. Kita sekurang-kurang kena duduk kat sini, orang awam lah. Sekurang-kurang kena duduk di nafsu ni. Nafsu yang keempat daripada bawah iaitu nafsu mutmainnah. Kita kena duduk sekurang-kurang pada nafsu ni, tuan. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang, iaitu nafsu yang tenang daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Siapa yang duduk pada nafsu tingkatan nafsu mutmainnah, dia boleh tinggal nafsu maksiat yang zahir dan maksiat yang batin, dia boleh tinggal. Iaitu nafsu yang tenang daripada kebimbangan jatuhnya dirinya kembali ke dalam maksiat. Tak ada bimbang lah. Sebab dia dah boleh kawal diri dia tu, dia dah boleh kawal. Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Ini bermakna mereka yang bernafsu mutmainnah ini batinnya pun bersih, elok, zahirnya pun bersih, elok. Bukan sekadar kita nampak batinnya, kata zahirnya elok dengan ibadatnya yang sempurna, dengan ilmunya, dengan mengikut sunnah, bahkan batinnya pun begitu. Kata para ulama tasawuf, mereka yang bernafsu mutmainnah ini ialah mereka yang bermukaddimah untuk masuk ke dalam wilayah kewalian. Maksudnya kaki kanan dia dah duduk, dah langkah masuk dalam wilayah wali. Maksudnya dah mula masuk dah, tapi belum dua-dua kaki lagi, baru kaki kanan dah jejak tanah kewalian. Mula-mula nak jadi wali, mukaddimah nak jadi wali. Yang ini mukaddimah nak jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang sudah bernafsu dengan nafsu mutmainnah ini, ibaratnya sebelah kaki kanannya sudah pun memijak masuk ke dalam wilayah ataupun daerah kewalian, seperti mana kata pepatah Melayu, langkah kaki kanan. Yang ini satu permulaan yang baik dan berkat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah sebut, wahai, Allah seru. Sedangkan nafsu-nafsu jahat lain Allah tak seru. Bila nafsu mutmainnah ni Allah dah mula menyeru kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu, baliklah kamu kepadaku, dan radiyatan dalam keadaan radiyah, Allah redha kepadanya, mardiyah dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, maka barulah Allah seru, sama ada kamu duduk atas tingkat mutmainnah, radiyah ataupun mardiyah ni, baru kita boleh masuk dalam kategori fi ibadi, dalam kategori hamba Allah. Allah kata pada khalifi ibadah, barulah kamu termasuk dalam kategori hamba-Ku. Maksudnya selagi mana kita duduk dalam kategori nafsu amarah, lawamah ataupun mulhamah, selagi itu kita tak duduk dalam kategori hamba Allah. Kita jadi hamba, mungkin hamba nafsu kita, hamba syaitan ke, hamba makhluk, dan macam-macam hamba lagi lah, selain pada hamba Allah. Jadi kalau kita duduk masuk sekurang-kurangnya dalam nafsu mutmainnah, apatah lagi nafsu radiyah, mardiyah yang tinggi, maka kita dah termasuk dalam kategori hamba Allah. Wadakhali, bukan sekadar kita dah masuk dalam kategori hamba Allah, dan kita dah masuk dalam kategori orang yang layak untuk masuk dalam syurga. Wadakhulil jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Surah Al-Fajr. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keempat, 5, 6, 7 ni, ini nafsu-nafsu yang masuk dalam kategori dalam jaminan syurga lah, masuk dalam kategori hamba Allah dan masuk dalam kategori ahli syurga. Mudah-mudahan kita semua Allah masuk ke dalam kategori ahli syurga. Amin ya Allah. Jadi nafsu yang kelima, nafsu daripada 5 daripada bawah, ialah nafsu radiyah. Mereka yang bernafsu radiyah ini sentiasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, daripada pagi sampai ke malam, sampai tidur balik,
dalam keadaan redha apa juga ketetapan Allah, sama ada buruk ke baik ke, kan, kurang ke lebih ke, dapat tak dapat, semua redha kepada Allah, tak ada keluh kesah. Antara contoh, jika mati anak dia, kalau dia mati seseorang tu kematian anak, dia kata aku redha, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian berat tuan, orang yang ada anak diuji dengan mati kecil ke contohnya, ataupun kita ada anak, kita mesra dengan dia, kita apa, selalu duk tengok muka dia, kan, rapat dengan dia, tiba-tiba Allah ambil dia daripada kita, macam mana perasaan kita? Itu ujian besar. Jadi hanya orang yang bernafsu radiyah ini saja yang boleh redha atas ketetapan Allah. Allah nampakkan pada dia bahawa ini sudah ketetapan Allah. Bagi orang yang tak duduk pada nafsu ni, dia akan menyalahkan Allah, menyalah takdir dan sebagainya. Segala sesuatu semuanya miliknya, maka bila-bila masa sahaja dia boleh ambil balik. Orang yang bernafsu radiyah ni, dia nampak apa juga yang ada di sisi dia, walaupun zahir perkataan kita kata ini semua kita punya, rumah kita, anak kita, isteri kita, kan, diri kita, harta benda kita kata kita punya. Tapi orang yang bernafsu radiyah ni, dia nampak pada hakikatnya adalah semuanya milik Allah. Jadi bila milik dia, dia boleh ambil bila-bila masa. Kita hanya dibagi pinjaman pada hakikat. Pada zahirnya memang milik kita, tapi pada hakikat milik Allah. Jadi dia boleh ambil bila-bila masa. Tidak ada istilah zalim di situ, sebab milik dia. Setelah puas berusaha, hanya sedikit saja hasil dia dapat. Inilah rezeki. Andai kata seseorang tu dia berusaha, bekerja, kan, untuk dapat rezeki ni, susah payah dia berusaha tapi dapat sikit je. Orang yang bernafsu radiyah ni akan kata, inilah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan untuk aku hari ini. Sudah pasti, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang baik untuk aku dan apa yang tidak baik untuk aku. Orang yang bernafsu radiyah ni. Akan tetapi mereka yang bernafsu radiyah ini sentiasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apa-apa juga ketetapan yang datang kepada dia. Tak kira apa juga yang datang kepada dia, dia kata apa, dia terimanya dengan redha kepada Allah. Macam mana Sayyidina Ali kata, pernah orang tanya kepada dia, macam mana kita nak tahu satu bala tu ataupun satu ujian yang datang kepada kita sama ada itu ujian ataupun hukuman daripada Allah. Sayyidina Ali kata, ada kata seseorang tu diuji dengan satu musibah menyebabkan dia redha kepada Allah dan makin hampir dia kepada Allah, maka itu ujian bagi dia. Maksud bila sebut ujian ni, ada pahala. Allah bagi dia pahala, Allah gugurkan dosa, Allah naikkan darjat di sisi Allah. Itu ujian. Ada kata musibah yang sama, ada kata Allah bagi kepada seorang, menyebabkan dia jauh daripada Allah, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, makin jauh daripada Allah, kan? Maka ini dikatakan hukuman daripada Allah. Bila sebut hukuman ni, makin dekat, pahala pun tak ada, makin dekat dengan azab Allah, murka Allah. Bahkan darjat dia diturunkan daripada, anda kata dia tingkat dia tinggi, diturunkan ke tingkat yang paling bawah, menghampiri neraka azab Allah. Mereka yang duduk pada nafsu radiyah ini ialah mereka yang duduk pada martabat wali Allah yang khawas. Dah masuk dalam dua-dua kaki dalam wali Allah radiyah. Mutmainnah tadi baru jejak kaki kanan. Radiyah ni dah dua-dua kaki duduk tapak. Yang khawas ataupun yang khusus, yakni yang khusus. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya kekasih Allah tu, wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka itu. Apa juga masalah dunia ke masalah akhirat, terutamanya dunia lah, bab rezeki dan bab kehidupan dalam dunia ni tak ada takut langsung.
sentiasa redha kepada Allah. Apa juga yang datang kepada dia, redha. Jadi tak ada takut. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak ada kebimbangan. Sama ada orang nak bagi dia nikmat tu, nak bagi mudarat tu, nak bagi musibah tu, dia terima dengan redha. Ada kata Allah ambil nyawa dia sekalipun, sama ada nyawa ahli keluarga dia, isteri dia, anak dia, orang yang hampir dengan dia, orang yang daripada sayang, ataupun Allah ambil nyawa dia sekali sendiri pun, dia redha, tak ada takut. Kita ni masih ada takut-takut tu, nak mati. Dia sebut mati, kita takut nak mati. Sebenarnya kematian tu adalah kemuliaan bagi orang beriman. Mati untuk bertemu balik kepada kampung kita, syurga, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok orang yang wali Allah ni mati dalam keadaan tersenyum, sebab diperlihatkan tempat dalam syurga. Jadi kalau masing-masing kita cek diri kita, kalau kita masih ada takut-takut nak mati tu, belum sampai tingkat tu lagi. Surah Yunus ayat 62. Jadi nafsu yang ke-6, yang 6 daripada bawah, iaitu yang ke-6 daripada bawah, yang dipanggil nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini bukan sekadar dia sudah redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turut redha dan suka kepadanya. Peringkat nafsu radiyah ni, kita redha kepada Allah, tapi kita tak tahu lagi Allah redha kepada kita ke tak. Tapi nafsu mardiyah ni bukan sekadar kita redha kepada Allah, bahkan kita diperlihatkan ataupun diberi tanda-tanda bahawa Allah tu pun redha kepada kita. Redha, meredai, kita redha kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun turut redha dan suka kepada. Kata para ulama tasawuf, mereka yang duduk pada martabat nafsu mardiyah ini sudah mula masuk ataupun mukaddimah untuk masuk ke dalam wali yang keramat. Bukan sekadar wali ya. Nafsu mutmainnah tu langkah ke kanan, duduk jejak atas apa nama daerah wali. Nafsu radiyah tu dua-dua kaki dah masuk dalam wali, baru tapak dua kaki. Nafsu mardiyah ni nak naik satu lagi tingkat wali, itu wali keramat, wali kutub. Apa yang keluar daripada lisannya, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan redha. Apa juga dia cakap, macam orang kata mulut masin, apa juga yang disebut boleh jadi betul, sebab dia bercakap tu dengan ilham kan, daripada Allah. Atau dalam bahasa kita sebut mulut masin, apa yang dia kata itulah jadi. Semua yang dia kata dan semua yang dia buat, Allah Subhanahu Wa Taala suka dan redha berlaku. Sebab dia buat tu berdasarkan Allah, ketetapan Allah ilham pada dia. Jadi dia buat tu berbetulan dengan perintah dan kehendak Allah. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, iaitu hadis yang ke-38 dalam kitab Matan Al-Arba'in, hadis 40. Dalam hadis kursi aku sebut, hadis panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis kursi itu. Apabila Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya itu hadis kursi. Man adali waliyan, siapa-siapa, kata Nabi, siapa-siapa yang bermusuh, cari pasal dengan wali aku, dengan kekasih aku, faqad azantuhu bil harbi, maka demi sesungguhnya dia telah mengisytiharkan perang dengan aku. Maksudnya kita kalau bercari pasal dengan orang wali-wali Allah ni, buat zalim pada wali-wali Allah, dan dia mengisytiharkan perang, Allah mengisytiharkan perang, maksudnya bermusuh, dia bermusuh dengan Allah. Wa man taqarraba ilayya, dan tidak ada cara untuk takarrub kepadaku, tidak ada cara untuk menghampirkan diri kepada Allah, abadi bi syai'in, akan seorang hamba dengan sesuatu amal ibadat yang kita buat, ahabba ilayya, yang paling aku suka, yang paling aku kasih, mimma aftaratuhu
berbanding daripada amal-amal yang fardu. Amal-amal yang fardu, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Jadi tak ada cara untuk menghampirkan diri peringkat pertama, untuk menghampirkan diri, untuk menarik kasih Allah kepada kita tu, ibadat fardu tu tak boleh tinggal. Kena jaga betul-betul. Anda kata kita tertinggal, luput, kita kena dapatkan balik, qada balik. Wala yazulu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan tidaklah sentiasa hamba-Ku tu yataqarrabu, yang nak menghampirkan diri kepadaku, ilayya, menghampirkan diri kepada aku tu, bin nawafil hatta ahibbahu, bukan sekadar dia jaga yang fardu, bahkan dia tambah, dia jaga, dia pelihara sungguh-sungguh yang sunat, nawafil, ibadat-ibadat yang sunat, untuk menarik kasih Allah. Maka kita jaga yang fardu, kita tambah lagi dengan sunat, kita istiqamah jaga, nescaya Allah akan kasih kepada dia. Wa idza ahbabtuhu, maka apabila aku dah kasih kepadanya, aku dah suka kepada seseorang hamba yang jaga sungguh-sungguh ibadat fardunya, dia buat dalam keadaan bukan terpaksa lagi dah, bukan rasa malas-malas, bukan rasa terpaksa, dia buat tu atas dia anggap diri dia sebagai hamba, dia tak harap pahala, bahkan kita buat tu pasti Allah akan bagi pahala kita, pasti Allah akan bagi syurga. Itu dia tak fikir lah, sebab benda pasti. Tugas dia sebagai hamba laksana apa yang Allah perintah. Apabila dia dah duduk kategori tu, jadi ibadat fardu tu pun tak jadi berat pada dia, tak malah ibadah sunat bahkan lagi dia anggap macam ibadah fardu, macam ibadah fardu. Kita ibadah fardu tu pun kita berat, malah nak buat. Sunat lagi sunat ke fardu, tertinggal macam tu. Padahal ibadat sunat tu pun perintah, cuma perintah dia tak sampai pada tahap wajib, tapi perintah tetap perintah. Jadi orang yang duduk pada tahap mardiyah ni, wali-wali keramat ni, ibadat tu dah tak jadi beban pada dia. Dia anggap ibadat tu macam kasih sayang Allah pada dia. Ada kata Allah tak sayang pada kita, Allah tak bagi kita ibadat. Allah mungkin letak kita di tempat-tempat lain, tempat maksiat. Allah tak letak kita di tempat ibadat. Boleh ringan badan kita untuk bangkit malam, berzikir pada Allah, sembahyang tahajud. Bukan sekadar boleh buat, bahkan istiqamah. Istiqamah ni antara anugerah Allah pada wali-wali Allah ni, istiqamah. Kita ni tak boleh istiqamah sebab kita belum duduk atas kategori itu. Allah bukan duduk atas kategori Allah kasih pada kita. Bila Allah dah kasih pada kita, Allah akan bagi keramat daripada segala keramat. Itu istiqamah. Siapa yang dapat istiqamah tu, itu satu anugerah yang besar kepada Allah. Itu tanda Allah kasih kepada dia. Nak tahu kita ni macam Allah redha tak redha, istiqamah. Sebab tu orang dalam kategori nafsu radiyah tu, walaupun dia boleh buat ibadat lagi, tapi dalam keadaan bersungguh, kena lawan lagi, kena bersungguh. Tapi dah ringan badan dia nak buat ibadat, tapi dia tak tahu Allah redha tak redha dia. Kadang-kadang istiqamah, banyak istiqamah, tapi ada juga yang tinggal. Tapi mardiyah ni dia istiqamah dah. Istiqamah tu dah macam makanan dia, darah daging dia. Jadi bila dia duduk atas kategori itu, kategori istiqamah darah daging dia tu, maka itu tanda Allah redha pada dia. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, apabila Allah dah kasih kepada dia dan Allah dah redha pada dia, pendengaran dia tu, apa yang dia dengar tu, itulah pendengaran. Apa yang dia dengar tu, bila Allah dah kasih, dah redha kepada dia, apa juga yang dia dengar, semua itulah pendengaran Allah. Dia dengar melalui ilham dia. Dia buat pendengaran itu bukan, tak ada benda-benda maksiat dia, tak ada benda-benda yang lara. Dia dengar tu ilham daripada Allah, benda-benda baik. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dia melihat pun dengan pandangan Allah. Dia tak melihat benda-benda yang Allah tak redha, yang Allah benci. Dia melihat pada benda-benda, dia melihat tu dengan perintah, pandangan ilham daripada Allah. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangan dia pun kalau memukul ataupun membuat sesuatu dengan pukulan daripada Allah.
bukan dia memukul, tapi pukulan itu dengan perintah, dengan ilham daripada Allah. Warjalahu allati yamshi biha, dan kaki dia pun berjalan dengan perintah, dengan ilham daripada Allah. Berjalan itu tidak, bukan berjalan kerana nafsu dia, bukan kerana yang lain. Wa la in sa'alani, dan jika dia meminta kepada aku, mereka yang wali Allah, wa la in sa'alani, dan jika dia meminta kepada aku, la u'tiyannahu, pasti aku akan bagi pada dia. Wa la in ista'adzani, dan jika dia minta perlindungan dan minta pertolongan kepadaku, la u'idhannahu, pasti aku akan tolong dia, pasti aku akan lindung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Anfal. Ini antara makna yang seumpama dengan hadis. Ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, dan tidaklah, ini cerita dalam perang Badar, dan tidaklah kamu membunuh mereka itu dalam perang Badar, walakin Allah qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Pertolongan Allah pada setiap gerak-geri orang yang duduk atas tingkat wali Allah ni, mendapat ilham daripada Allah. Dia tidak ada rasa takut, tidak rasa apa, walaupun senjata tak ada kat tangan, tapi dia buat tu dengan ilham, dengan perbuatan Allah. Jadi dia nampak setiap perbuatan dia ada pertolongan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita, dan tidaklah kamu melontar apabila kamu melontar, walakin Allah raba, akan tetapi Allah yang melontar. Ayat ni dipakai oleh orang dulu kan. Kalau ada musuh kepung kita boleh pakai, ambil batu seperti mana Nabi dalam perang Badar ambil pasir di tangan, baling. Allah perintahkan Nabi baling, kemudian jadi ribut, dari ribut padang pasir. Jadi ini satu ayat perlindungan. Kalau ada musuh nak bunuh kita, nak buat mudarat pada kita, baca ayat ni. Ketika kita dikepung dalam keadaan kita dah tak ada tempat nak minta tolong lah, tak ada, dah putus arah, inilah ayat bergantung pada Allah. Ayat 17 surah Al-Anfal. Falam taqtaluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Nafsu yang ketujuh, yang paling atas sekali. Nafsu seterusnya yang ketujuh daripada bawah, iaitu nafsu yang paling atas dan teratas, dan yang paling tinggi berbanding semua nafsu-nafsu, iaitu nafsu kamilah, iaitu nafsu yang paling sempurna, nafsu kamil. Kata para ulama, hanya para nabi dan rasul sahaja yang mencapai atau yang menduduki makam nafsu kamilah ini. Akan tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bahawa ada juga dari kalangan para wali Allah yang dipilih untuk menduduki makam ini. Umumnya kita tahu nafsu kamilah ni hanya para nabi je. Sebab nafsu para nabi ni sentiasa meningkat, dia tak stabil, dia sentiasa meningkat, dia tak ada turun. Kita orang awam ni selain para nabi ada kala naik, banyak yang turun. Tapi para nabi, para rasul sentiasa naik. Kalau para malaikat, nafsu dia punya stabil, iman itu, keyakinan ataupun dia punya nafsu itu stabil, dia tak ada turun, tak ada naik. Para nabi, para rasul sentiasa naik. Perlakuan mereka yang duduk pada makam nafsu kamilah ini betul-betul dengan tepatnya mengikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lari sikit pun, tepat pada apa yang Allah redha, dan tidak pernah langsung terdorong dan tidak pernah langsung termakan hasutan nafsu yang jahat dan syaitan lagi. Tak termakan lagi dah. Cintanya, ingatannya dan rindunya hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tak ada pada lain. Kalbunya hanya berpaut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap ketika,
dan tidak pernah terputus walaupun seketika ataupun satu saat ataupun sekelip mata, tak pernah terputus ingatan dia, rindu dia, ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang duduk pada makam nafsu kamilah ini, ilmunya ialah ilmu yakin, atas dasar ilmu yakin. Seperti mana dia nampak sesuatu benda hakikat, seumpama dia nampak benda tu macam hakikat, dia nampak dengan ilmu yang yakin. Kita masih ilmu kita ni berpandu dengan kitab-kitab lagi kan? Pada kita baca hadis, kita baca Quran, kita belajar, itu masih pada ilmu, tahap ilmu, belum sampai pada ilmu yakin yang hakikat. Ainul ataupun pandangannya ataupun penglihatannya, itu ainul yakin, pandangan seperti pandangan yang yakin, hakikat. Pegangannya, etikadnya hakul yakin, sebenar-benar yakin, yang tetap teguh dan tidak akan bergoyang. Mereka inilah yang dikatakan telah mencapai maqam ihsan, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, meriwayatkan daripada jalur Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan daripada jalur Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih, hadis yang Jibril tanya kepada Nabi berkaitan iman, berkaitan Islam dan iman dan ihsan dan apa tanda-tanda hari kiamat. Antaranya Jibril tanya kepada Nabi, fa akhbirni 'anil ihsan. Jibril tanya kepada Nabi, ceritakan kepada aku, terangkan kepada aku tentang ihsan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ta'budullaha ka'annaka tarah. Kata Nabi, orang yang duduk pada makam ihsan ni yang paling tinggi, makam kamilah, sama ada mardiyah ataupun kamilah terutama, dia beribadat kepada Allah tu ka'annaka tarah, seperti mana dia melihat Allah dengan mata kepala dia. Seumpama di dunia ni kita melihat Allah boleh dengan pandangan seperti mana hakikat, laisa kamitslihi syai'un. Dia melihat Allah yang tidak ada umpama dengan makhluk dengan mata hati dia, seumpama dia melihat hakikat. Tapi di akhirat kita boleh melihat dengan mata kepala kita. Semua sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat 7 sifat ma'ani, sifat qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar tu, kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Dengan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada umpama dengan mana-mana makhluk. Selagi mana ada lintasan, ada umpama contoh makhluk, itu bukan Allah. Hakikatnya wallahu alam, kita masing-masing tengok besok. Hanya orang yang masuk syurga saja boleh tengok Allah. Jadi Jadi orang yang duduk pada tingkat makam nafsu kamilah ni terutamanya, dia beribadah kepada Allah itu seumpama dia melihat Allah. Fa illam takun tarah, dan jika kamu tidak boleh tengok Allah, ini makam kita lah orang awam. Sekarang kurang duduk, kita orang awam lah. Kalau kita tak mampu melihat dengan mata hati kita seperti mana kita melihat hakikat, melihat fa innahu yaraka, maka pastinya Allah melihat kita.
itu dah pastilah Allah melihat. Ini kita kena duduk sekurang-kurang duduk di sini lah sebelum kita naik ke atas. Sekurang-kurangnya kita beribadah kepada Allah tu, kita tanam dalam hati kita bahawa Allah melihat, sentiasa melihat segala perbuatan, segala percakapan kita. Allah melihat segala perbuatan kita, segala, walaupun dalam bahasa hati, dalam bahasa kalbu kita cakap dalam, orang tak dengar sekalipun, Allah Maha melihat dan mendengar. Allah Alam. Itu 7 tingkat. Jadi jalan permulaan untuk kita masuk, untuk bersihkan kita yang duduk ni, termasuk saya lah, kita masih duduk dalam kategori 3 yang paling bawah tu. Sama ada amarah ataupun lawamah ataupun mulhamah. Jadi jalan pertama untuk kita masuk ataupun untuk membersihkan, untuk menaikkan kita darjat, keluarkan kita daripada kategori 3 yang paling bawah ni, yang pertama sekali, bab yang pertama, syarhu ta'am, untuk buang buruk makan, banyak makan. Tingkat yang pertama, ini kepala kepada semua. Kalau kita kuat makan, banyak makan, jadi hamba makan, hamba nafsu, hamba perut, saya benda-benda lain pun jadi kuat. Di sini kita sebut 10 ni kan, yang pertama. Daripada makan juga kita banyak bercakap. Yang kedua tu, banyak bercakap. Banyak bercakap benda-benda lara. Bila banyak bercakap ni banyak dosa, Nabi kata. Bila banyak dosa, dan bila banyak bercakap banyak salah. Bila banyak salah banyak dosa. Bila banyak dosa neraka lebih aula, Nabi kata. Banyak bercakap hasil daripada banyak makan. Maka sebab tu kita kena belajar untuk kurangkan makan. Puasa, cara untuk kurangkan makan ni banyak puasa. Ambil puasa-puasa sunat. Kalau kita masih ada qada lagi buat. Hari yang contoh hari Isnin Khamis tu, kita buat puasa qada di situ. Dapat pahala sunat pun dapat, fardu pun dapat qada. Daripada banyak makan juga timbul sifat marah, pemarah. Daripada banyak makan juga timbul sifat dengki. Daripada banyak makan timbul sifat kedekut, kasih akan harta. Daripada banyak makan juga kasih kemegahan, nak glamour. Daripada banyak makan juga kasih akan dunia, cinta pada dunia. Daripada banyak makan juga besar diri, takabur. Daripada banyak makan timbul sifat ujub. Daripada banyak makan timbul sifat riak, lain-lain. Ini 10 ni asas lah, asas kepada semua sifat-sifat masbumah, sifat keji. Jadi pertama sekali sebelum insya-Allah kita akan baca kemudian. Yang pertama sekali untuk kita latih ataupun mujahadah untuk kita islah diri, ubah diri kita keluar daripada nafsu yang jahat ni, ialah mengkurangkan makan. Peringkat awalnya makan sehari sekali. Kata ulama tasawuf, kita makan lebih pada sekali sehari, kita tak termasuk dalam ahli ibadat. Kategori ahli ibadat tu terkeluar. Peringkat awal, kalau kita malas lagi puasa, rasa macam berat lagi nak puasa, jadikan makan kita yang makan yang berat tu, satu hari sekali. Ikutlah tuan-tuan nak makan waktu mana, tapi makan sekali je. Kalau tuan-tuan lapar, baru cari air ataupun makan roti. Itu peringkat latihan yang pertama. Bila kita rasa kita dah boleh nak rasa ada ilham nak puasa tu, ada gerak hati nak puasa tu, baru start puasa. Tapi kalau siapa yang ada qada tu, fardu, puasa fardu yang tertinggal tu, paksa diri untuk puasa. Sebab itu kewajipan fardu tu Allah tuntut besok di akhirat. Jadi sambil-sambil tu kita boleh latih-latih untuk kurangkan makan. Allahu a'lam. Soalan. Malaysia. Wali ni kebanyakan yang mastur dia panggil, wali yang dirahsiakan, tertutup.
Kalau dia istiharkan dia wali, dia kata dia wali, itu bukan wali. Wali ni dia sendiri pun tak tahu dia tu wali. Sebab orang duduk pada tingkat wali ni dia ikhlas, hati dia betul-betul ikhlas, bersih. Tak ada rasa hebat diri, tak ada. Bahkan lebih pada rasa, kalau dia rasa dia wali tu bukan wali. Wali ni dia masuk dia dalam rahsia Allah. Dia sendiri pun tak tahu dia tu wali. Jadi wali ni ada tingkat-tingkat dia. Paling tinggi ni wali kutub tu lah, wali kutub. Jadi wali ni tak, kadang-kadang ada rupa juga dalam bentuk macam orang kata gila pada. Tapi wali ni dia memang, kalau dikatakan masuk dalam kategori wali ni, zahir dan batin dia ikut cara Nabi lah, menghampiri cara Nabi. Dah ikut cara Nabi zahir dan batin, tu wali Allah. Sebab tu makam pun banyak wali ni. Antaranya makam fana, kita tengok macam tak terurus kadang, macam orang gila pada. Itu dia duduk pada makam fana. Lepas tu para Nabi, para Rasul ataupun kekasih Allah yang Allah pilih dia kebanyakan dia tak duduk pada makam fana ni. Sebab makam fana ni jadi fitnah orang. Fitnah, nampak agama tu nampak macam fitnah. Tapi dia pun kita tak boleh cemuh, dia antara kategori wali juga, tapi rendah lagi banding wali-wali yang lain. Antara Nabi-Nabi, wali-wali Allah ni yang Allah pelihara, dia tak duduk pada makam fana ni. Dia macam tak sedar diri mungkin. Macam panggil apa, gila isim. Orang kata gila isim. Jadi Allah pelihara duduk pada makam bakor. Para wali, para Nabi duduk pada makam bakor. Dia tak, dalam keadaan normal lah, nampak normal lah. Jadi bila sebut wali ni maksudnya 100% zahir dan batin menghampiri cara Nabi, mengikut cara Nabi. Itu wali. Kalau dia kata wali ataupun dia dakwa dia wali ataupun orang kata dia wali, kita tengok dia tak menyalahi syariat, terutama menyalahi syariat tu bukan wali. Dia mesti mengikut syariat. Kalau menyalahi syariat tu bukan wali. Kita semua ada peluang tu tuan untuk jadi wali ni. Kita nak jadi Nabi, Rasul tak boleh. Tapi antara satu cara peluang yang mulia ataupun pangkat yang hebat di sisi Allah ni, nak jadi wali boleh. Kita boleh jadi. InsyaAllah belajar, latih diri, mujahadah. Selagi mana dalam diri kita, kita duk rasa kita ni wali ni, itu belum wali tu. Kita kena usaha belajar ilmu, mujahadah, latih diri dengan bantuan guru sampai kita duduk atas fana, tak nampak diri, sifat keakuan tu tak ada. Itu wali Allah. Selagi mana nampak diri keakuan tu, aku lebih, aku berilmu, aku alim, akulah macam-macam, itu semua tu belum wali Allah. Itu mungkin wali syaitan, wali lain, wali nafsu. InsyaAllah besok malam ni malam 9 Muharram. Besok kita disunatkan puasa Tis'ah ataupun Tasu'ah. Hari 9 Muharram ni Tasu'ah. Lepas tu lusa hari Jumaat, hari 10 Muharram Asyara. 10 Muharram kita sunat puasa. Kita disunatkan gandingkan dua. Kita tak disunatkan puasa 10 Muharram tu tunggalnya. Kita disunat sama ada 9 sebelum ataupun sehari selepas. Ikut kita lah nak ganding, sama ada 9 dengan 10 ataupun 10 11 ganding. Sebab Nabi, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Jadi Nabi kata, Nabi Musa tu, sebab orang Yahudi puasa pada 10 Muharram, sebab Allah selamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel daripada cengkaman Firaun lintas Laut Merah pada ketika itu 10 Muharram. Jadi orang Yahudi dia puasa pada 10 Muharram ni, Yahudi di Madinah. Jadi Nabi kata pada para sahabat, kita lebih berhak ke atas Nabi Musa tu. Kita yang patut lebih puasa lagi banding dia. Jadi bezakan puasa kamu dengan puasa Yahudi ni. Yahudi hanya puasa 10 Muharram je. Kamu puasa sama ada Tasu'ah 9 sehari sebelum ataupun selepas 11 Muharram. Gandingkan dengan 10, 11 ataupun besok 9, 10. Ganding. Kalau puasa semata-mata 10 Muharram makruh. Ini antara nak latih puasa boleh mula besok.
Khamis, Jumaat. Allahu a'lam. Hadis tentang Nabi sebut bila sahabat tanya apa ganjaran puasa Asyura ni, puasa 10 Muharram ni. Nabi kata, aku berharap moga-moga Allah bagi Allah hapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu. Mohon pada Allah. Jadi doa Nabi ni mustajab. Nabi bercakap tu bukan atas dasar dia agak-agak dah, dia atas ilham daripada Allah. Bila dia cakap atas ilham tu, benda tu pasti. Walaupun dia kata moga-moga, aku haraplah mudah-mudahan Allah, siapa yang puasa 10 Muharram ni, 9, 10 ataupun 10, 11 Muharram ni, Allah hapuskan, padamkan semua dosa-dosa yang setahun yang lalu. Nabi sebut moga-moga, tapi bukan moga-moga, pasti benda tu. Maksudnya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kena bertaubat pada Allah. Dosa-dosa kecil Allah ampun dosa, setahun Allah ampun. Dosa-dosa besar kena bertaubat pada Allah. Bertaubat ni bukan sembahyang taubat. Taubat tu sampingan sembahyang taubat. Bertaubat pada Allah tu pertama menyesal, pertama tinggal maksiat dosa kita, menyesal. Lepas tu azam tak akan buat lagi dah selama-lama. Taubat kepada Allah. Kalau kita ada salah dengan orang, dengan manusia, tambah satu lagi, balikkan balik. Ada kata kita terambil barang orang, kembalikan balik barang orang. Ada kata kita pernah pukul dia, kita kena minta halal. Sama ada dia nak pukul kita balik ke, sebagai balasan, kita pulang balik. Ataupun kita pernah rosakkan barang orang, pernah curi barang orang, kena kembali balik barang, minta halal. Kalau berkaitan dengan makhluk, susah sikit berkaitan makhluk ni. Manusia ni dia tak, bukan semua hati bersih kan? Bukan semua hati ikhlas apa. Semuanya nak balas dendam apa kan? Nak balas balik. Tapi kalau berkait dengan Allah, mudah. Kalau kita dah buat maksiat, buat dosa, pertama tinggal, menyesal, ataupun menyesal dulu, lepas tu tinggal, lepas tu azam tak akan buat lagi. Itu dah cukup pada Allah. Lepas tu tambahan lagi kita sembahyang sunat taubat kan? Taubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam raqidan wa la tusmi bihi aduwan wa la hasidan. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا، ظاهرا وباطلا، قولا وفعلا، عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، إنا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.